Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Syukur Alhamdulillah, ada seminggu lagi kita akan bersua kembali dengan bulan yang sangat-sangat kita rindu setiap tahun, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak yang penuh barakah. Ini adalah antara kisah yang saya sudah pegang cukup lama. Sengaja saya simpan untuk tunggu waktu yang sesuai untuk disiarkan. Berlaku pada bulan Syaban sebelum menyambut kedatangannya bulan Ramadan. Kisah ini diceritakan oleh saudara Karim. Akan tetapi, saudara Karim kata kisah ini daripada pengalaman atuknya. Jadi boleh tak kalau sekiranya kita letak nama samaran atuknya sebagai Sudin selaku tuan punya badan kisah asal ni. Bila mana atuknya kata kejadian tu pada seawal usia belasan tahun, maka kita boleh beranggapan bahawa ianya berlaku pada era tahun 70-an. Ini kisah lama dikorek semula tahu. Mari saya bawa para penonton kita time machine masuk semula ke dunia atuk nenek kita dahulu kala. Lewat malam tu terdengar bunyi kerantung. Kerantung atau kentung mungkin ada yang tak tahu dekat sini. Dulu surau-surau di kampung akan ketuk kerantung atau kentung ni bagi memberitahu pada orang kampung sudah masuk waktunya solat atau berlakunya sesuatu yang penting di kampung ni. Termasuklah juga kalau ada kariah orang kampung yang sudah meninggal dunia. Waktu ni Sudin masih lagi belasan tahun, remaja, budak-budak. Masa dengar bunyi kerantung tu, dia tanyalah ayah dia, kenapa? Ada apa? So ayah dia pun bagi tahulah ada orang kampung meninggal dunia. Jadi Sudin ni pun ikutlah ayah dia. Orang kampung yang meninggal ni kata Sudin dia tak berapa nak kenal sangat. Sebab yelah kan, dulu dipenuhi dengan adat dan juga adab. Kena hormat dengan orang tua. Jangan buat orang tua ni macam kawan-kawan kita. Pepatah Melayu pernah mengatakan, kalau orang tua di tengah bersembang, kita budak-budak ni jangan duk masuk campur. Masa sampai di rumah orang meninggal tu, ayah Sudin naik ke atas masuk ke dalam rumah. Dan Sudin duduk di bawah rumah bersama-sama dengan orang kampung yang lainnya. Ini adalah gambaran rumah yang dimasukkan. Lebih kurang macam inilah. Jadi ada yang naik ke atas masuk ke dalam rumah bantu uruskan jenazah.
dan ada yang melepak di bawah rumah sambil menghisap rokok gulung. Disebabkan Sudin rasa dia ni budak lagi, jadi dia pun lepak di bawah rumah. Masa sudah melepak bawah rumah ni, dia ni nampaklah ada katak besar tau si Sudin ni. Katanya lebih kurang sebesar 4 jari macam ni. Agak besar juga kan. Kalau nak diikutkan, tak boleh nampak pun keadaan katak tu, di mana katak tu tak boleh nampak sebab gelap. Entah macam mana dia nampak ada pantulan cahaya daripada mata katak tu. Macam pantulan mata kucing. Bila ada cahaya kan ada pantulan dekat mata kucing. Lebih kurang macam tu lah. Lepas tu apa yang Sudin buat? Dia ambil ranting kayu, dia tunjuk-tunjuknya punggung katak tu. Maksudnya dia tolak-tolak punggung katak tu, dipaksa dia melompat. Tapi mungkin disebabkan katak tu punyalah besar, katak tu buat dono je lah. Buat tak tahu je, buat bengap, buat tak layan. Tengah syok tunjuk-tunjuk punggung katak dengan ranting kayu, tiba-tiba kalian semua, kesemua orang yang ada dekat bawah rumah ni terkejut. Sebab mereka kedengaran ada suara perempuan menjerit dekat atas rumah. Bukan suara perempuan menjerit je tau, tapi riuh. Suasana atas rumah ni jadi ribut, kelang kabut semua orang. Apa lagi, mereka yang ada dekat bawah rumah ni pun berlarilah naik ke atas nak masuk dalam rumah. Termasuklah si Sudin ni, nak tengok kenapa, apa hal, apa yang dah berlaku dalam rumah dekat atas. Bila Sudin dah masuk melangkah ke dalam rumah, Masya Allah, terduduk dan juga tersandar Sudin ni. Sebab dengan jelas depan mata dia nampak keadaan jenazah tu menakutkan dia dan juga orang kampung yang lainnya. Sehingga kan ada di antara perempuan di situ histeria kerasukan. Yang lelaki pula kelang kabut berlari keluar rumah. Ada yang ikut sopan lari ikut tangga, dan ada juga di antaranya keluar terjun ikut tingkap ke bawah. Wih, tinggi tu Yop, tinggi tu. Ayah Sudin, bagaimana pula dengan ayah Sudin? Mesti kalian fikir yang ayah Sudin ni antara hero Hindustan yang tidak melarikan diri kan? Tidak, jangkaan jauh meleset. Sebagai anak yang soleh, Sudin kena ikut apa sahaja perlakuan ayahnya untuk dijadikan tauladan. Disebabkan ayahnya ketakutan yang amat sangat, ayah Sudin pun turut serta berloncat terjun keluar daripada tingkap. Jadi secara tidak langsung, mestilah anak yang soleh ikut perbuatan ayahnya. Sudin pun apa lagi, terjun jugalah ikut tingkap. Parah nak beranak ni. Kata Sudin, yang tinggal di atas hanyalah imam dan juga orang-orang kampung yang masih bertahan. Bagaimana keadaan jenazah yang dikatakan menakutkan tu? Keadaan jenazah bukan berada dalam posisi baring tertutup dengan kain tau. Tetapi jenazah berkeadaan sedang terapung seperti diangkat oleh sesuatu. Bukan terapung secara baring macam ni, bukan macam ahli magic tu, bukan. Yang membuatkan Sudin tak boleh nak lupakan peristiwa tu, jenazah tu terapung dan terangkat dalam keadaan lurus menegak, tetapi secara terbalik. Baik, benarkan saya untuk membantu imajinasi saudara dan saudari yang sedang menonton. Ini sebagai contoh saja. Contoh gambaran kepada keadaan jenazah ketika dikawal jin syaitan tu. Ini gambaran jenazah terapung dalam keadaan lurus menegak secara terbalik. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Allahu akbar. Astaghfirullahalazim. Secara tepatnya, Sudin tak tahu menahu apa yang berlaku seterusnya sebab dia dengan ayahnya berada dekat bawah rumah. Tapi kalian semua, kata Sudin, walaupun dia berada di bawah rumah, masih lagi boleh kedengaran suara teriakan orang-orang perempuan histeria. Bukan seorang tau, 2-3 suara perempuan juga yang kena histeria. Kemudian ada dengar orang kampung sedang mengazan dekat dalam rumah. Lepas tu ada lagi orang baca-baca surah-surah Al-Quran yang Sudin kata dia tak tahu pada waktu ketika itu surah apa. Tapi surah Al-Quran. Tak lama kemudian dengar bunyi kedegup
seolah-olah macam ada benda yang terhempas dalam rumah. Kata Sudin, kalau dibayangkan, mungkin jenazah yang terangkat tadi tu sudah terjatuh kembali ke atas lantai papan agak-agaknya. Suara perempuan kerasukan juga bertukar kepada suara tangisan. Dah sedar daripada histeria, maka orang kampung pun naiklah ke atas semula, termasuklah si ayah Sudin ni. Sudin pula tak berani. Badan masih lagi menggigil, tak cukup semangat nak naik ke atas semula. Ikutkan hati Sudin lah, dia nak balik ke rumah. Nak balik tapi takkanlah nak balik seorang-seorang. Jam dah pukul berapa ni? Sudin tak pasti apa yang berlaku di atas rumah. Tapi agak lama jugalah. Mereka yang ada dekat bawah rumah ni dah mula membawang dah. Ada yang berbisik kata saka lah, ada yang kata hantu raya datang mengacau lah. Macam-macam andaian. Tunggu punya tunggu. Akhirnya ada salah seorang orang kampung turun ke bawah dengan bergegas. Macam ada yang tak kena. Orang kampung tu termengah-mengah sambil menyampaikan hajat pada orang kampung yang dekat bawah rumah ni. Kata orang kampung tu, Tok Imam kata ada orang hantar sihir. Ada orang hantar sihir dekat tuan rumah, tapi tak dapat kena pada yang hidup. Itu yang benda tu marah masuk pada yang dah mati. Allahu Akbar, subhanallah. Bukan itu je tau. Tok Imam kata lagi, cuba tengok, kalau ada apa-apa dekat keliling luar rumah tu, kalau ada nampak macam benda yang tak kena ke, cepat-cepat bagi tahu. Keadaan daripada bertenang menjadi kelang kabut ribut balik. Orang kampung yang ada dekat bawah rumah ni carilah, tengoklah kalau ada apa-apa yang tak kena dekat pandangan mata diorang ni. Contohlah, nak bagi kalian semua faham. Selalunya, ni apa yang saya tahu ya, ni apa yang saya tahu. Selalunya, kalau sihir hantar ke rumah ni, kalau dicari, mesti akan jumpa kain kuning, kain putih, kain batik lusuh, paku, jarum, tulang khinzir, tali pusat, rambut, gunting, macam-macam lagi lah benda yang pelik-pelik. Sudin, budak-budak, apalah yang dia tahu sangat, dia pun berdiri je lah dekat salah satu tiang bawah rumah ni. Yelah kan, dia tak tahu nak tolong apa, dia perhatikan je lah orang-orang kampung ni, tengok, cari benda pelik-pelik. Kemudian, ada satu perkataan daripada mulut si Sudin ni yang buatkan orang kampung terpinga-pinga. Apa dia tu? Sudin kata, pakcik, katak tu okey ke? Jadi orang kampung yang berdekatan dengan Sudin ni pun suluhlah pada katak tu. Lepas tu kalian semua, orang kampung yang suluh pada katak tu pun menjerit, "Woi, katak ni woi! Katak ni. Kata mereka. Imam pun turunlah ke bawah. Bila dilihat, Astaghfirullahalazim, benar apa yang diduga. Katak ni perantaraan sihir yang dihantar tu. Imam pun ambillah baldi kosong, ambil penyeduk, diangkatnya katak tu guna dengan penyeduk, kemudian dimasukkan katak tu ke dalam baldi yang kosong yang Imam tu bawa tadi. Imam tak pegang tahu katak tu, kata Sudin. Itu sebab Imam tu ambil penyodok, dia sodok katak tu, dia masukkan ke dalam baldi. Selepas tu Sudin nampak Imam ni ambil botol yang dalamnya berisi air kosong, dicurahnya ke atas katak dalam baldi tu. Mungkin air botol tu sudah dibaca dengan surah-surah Al-Quran sebagai pemutus sihir. Lepas dibasuh katak tu, Imam suruh orang kampung buang katak tu di anak sungai yang agak jauh di kampung ni. Memang agak jauh tu anak sungai tu. Tapi kata Sudin, nak buat macam mana? Kalau tak buang sekarang, lain pula jadinya nanti kan. Kita flashback semula. Kenapa mereka kata, yes, itulah kataknya yang menjadi perantaraan sihir tu? Sebab apa? Sebab masa si Sudin ni main katak guna ranting kayu, masa tu gelap, tak nampak apa. Tapi bila disuluh secara tepat ke arah katak tu, barulah mereka nampak dengan cukup jelas. Katak tu dahlah besar, warna hitam pekat pula tu, dan yang paling berbahaya dan tepatnya, anak mata katak tu berwarna merah. Bukan merah menyala ya, tapi merah macam mata katak sakit. Mata katak tu macam disengajakan, dicocok-cocok guna jarum sampai luka-luka kemerahan berdarah macam tu. Kesian katak tu kalian semua. Katak tu hanya haiwan saja, tetapi dianiayai
oleh manusia yang sangat tidak bertanggungjawab mempergunakan katak tu sebagai perantaraan sihir yang durjana. Allahu Akbar. Hei, geram aku. Bila dah dibuang katak sihir tu, syukur Alhamdulillah, urusan jenazah menjadi lancar selancar-lancarnya. Sehinggalah selesai urusan kebumikan jenazah keesokan pagi. Kata Sudin lagi, apa tujuan sihir tu dihantar ke rumah keluarga jenazah berkenaan, wallahu alam, dia tak tahu pun. Dan dia tak tanya pun pada ayahnya. Macam yang saya katakan sebelum ni, orang dulu-dulu memang jaga adab dan juga adat. Jangan masuk campur urusan orang-orang tua. Tapi kalian semua, si Sudin yang kata dia ada juga buka telinga, pasang telinga nak dengar apa kata orang kampung. Dia dengar orang kampung kata, gosip membawang. Orang kampung kata ini semua tujuan sihir daripada kampung sebelah. Sebab tak puas hati, tanah sebelah menyebelah. Mungkin tak perhati kot, tanah tu lebih dulu. Tanah kadang-kadang tak ada geran tanah. Pakai cop-cop je, ni aku punya, ini aku punya. Ini aku punya, tak, ini aku punya. Macam tu lah. Harus diingat je saudara dan saudari yang sedang menonton, jenazah arwah yang meninggal tu bukan perbuatan sihir ya. Memang arwah meninggal sebab sakit tua ya. Sihir yang dihantar tu tujuannya nak menyihir ahli-ahli keluarga yang lainnya. Tetapi bila gagal, benda tu naik marah. Jadi tubuh jasad yang meninggal yang dah mati ni menjadi mangsa keadaan sahaja. Kemudian, apa yang berlaku pada orang yang hantar sihir tu? Entahlah. Manalah Sudin tahu. Sebab dia hanya bercerita apa yang dia nampak dan apa yang dia alami saja pada malam kejadian berkenaan. Tak nak tokok tambah, bimbang lain pula jadinya pada cerita asal. Tapi kata Sudin lagi, dia dengar juga ya, ada orang kampung ternampak dan tersuluh pocong di belakang rumah. Hanya mendengar kabar angin saja. Kesahihannya pula tanda soal. Hanya kabar angin sahaja. Itulah kisah yang dialami sendiri oleh orang lama. Kalau orang Jawa, kita panggil Mbah Sudin. Dikongsikan kepada kita hanya sekadar sebuah kisah silam yang dikorek lubang semula. Jadi bila mana tamatnya kisah ni, maka secara tidak langsungnya lubang yang dikorek tu tertimbus dan tertanam seperti sedia kala. Jangan dibongkar, jangan dikorek lagi. Saya yang menurut perintah, saya mohon dan sebaik kalian semua untuk tekan button subscribe, like on notification dan share supaya menarik lebih ramai lagi tontonan umum lalu menjadi sebahagian keluarga Alamaya Kisah Seram Alam Jin. Kalau kalian ada kisah dan pengalaman angkering yang ingin dikongsikan, boleh PM saya dalam link WhatsApp yang saya dah sediakan di bawah. Jika diberi keizinan, saya akan dedahkan satu persatu kisah-kisah seram kalian semua. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, minggu depan kita sudah berada dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh berkat dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita akan bersua kembali dalam seawal minggu pertama di bulan Ramadan dengan hiburan-hiburan kisah seram yang lainnya dalam Kisah Seram Alam Jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyambut kedatangan bulan Ramadan yang penuh barakah. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun ولا يزيد الظالمين إلا خسارا